Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan penyedia latihan industri yang beriman yang kami hormati sekalian. Okey, so di sini kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan taklimat penilaian oleh pihak industri bagi sesi latihan industri sesi 1 2022 2023 bagi pelajar-pelajar politeknik nilai yang sedang menjalani latihan industri di syarikat ataupun organisasi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, kita akan bagi sedikit taklimat ringkas supaya agar proses penilaian yang akan dilaksanakan oleh pihak industri dapat berjalan dengan lancar dan memberikan sedikit pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan proses tersebut. Sebelum saya teruskan taklimat ini, suka ceritalah untuk kami maklumkan bahawa pihak Politeknik Nilai amat berterima kasih dan menyanjung tinggi peluang dan ruang yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan kepada pelajar-pelajar kami untuk menjalani latihan industri di syarikat ataupun organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Kami amat berterima kasih di atas peluang itu dan diharapkan peluang tersebut dapat dibuka secara berterusan bagi pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan industri pada sesi ataupun semester akan datang. Terima kasih kami ucapkan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan taklimat ini dengan memberi sedikit penerangan lah berkenaan dengan jenis kod khusus latihan industri yang pihak Politeknik tawarkan kepada pelajar-pelajar yang sedang menjalani latihan industri di syarikat dan ataupun organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagi kod khusus tersebut kita ada menawarkan sebanyak 3 kod khusus lah. Ini sekadar untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sajalah. Di mana kod khusus yang pertama adalah DUT 40110. Kod khusus ini adalah kod khusus yang kita guna pakai sebelum ni lah. Sebelum kita menjalani proses penambahbaikan, di mana kita ada mengeluarkan 2 kod khusus yang baru, iaitu DUT 60019 dan DUT 60610. Okey. So, untuk DUT 40110, kod khusus ini ada hanya digunakan pakai oleh pelajar senior lah. Okey, itu just untuk pemakluman sajalah. Dan juga pelajar-pelajar yang mengambil program pengajian diploma sistem maklumat perniagaan lah. So, jadi mana-mana pelajar yang berada di bawah penyeliaan tuan-tuan dan puan-puan yang kategori pelajar tersebut adalah pelajar senior. Kategori pelajar senior ni merujuk kepada nombor metrik lah. Kalau tuan-tuan perasan, kalau ada pelajar maklumkan bahawa nombor metrik mereka adalah 18F dan ke bawah, sebagai contoh 23 di DBS 23, DBS ataupun 23 DIB 18F, 17F dan ke bawah, itu merujuk kepada status mereka lah, iaitu pelajar ni adalah pelajar-pelajar senior. Dan juga pelajar-pelajar diploma sistem maklumat perniagaan di mana nombor metrik mereka akan tertera huruf DBS. So, pelajar-pelajar ini akan dinilai menggunakan penilaian di bawah kod khusus DUT 40110. Seterusnya, bagi pelajar DUT 60019, ini merujuk kepada pelajar bukan daripada bidang kejuruteraan lah. So, antaranya pelajar-pelajar yang berada di bawah Jabatan Perdagangan dan juga Jabatan Agroteknologi dan Bioindustri. So, antara program-program yang di bawah jabatan-jabatan tersebut adalah Diploma Logistik dan Rantaian Bekalan, Diploma Pengurusan Peruncitan, Diploma Kewangan dan Perbankan Islam, Diploma Bioteknologi dan Diploma Landscape dan Horticulture lah. So, pelajar-pelajar ini dia akan dinilai menggunakan kod khusus DUT 6009. Manakala
kod yang terakhir iaitu DUT 6006110. Ada typo di situ, kan 600110 tapi 600610 adalah untuk kegunaan pelajar dalam bidang kejuruteraan lah. So hanya ada dua program saja di bawah Jabatan Kejuruteraan di Politeknik Nilai, iaitu Jabatan Mekanikal. Program-program ini adalah Diploma Kejuruteraan Mekanikal dan Diploma Kejuruteraan Mekatronik. Okey, kod khusus, perbezaan kod khusus ini adalah dari segi penilaian lah, dokumen penilaiannya. Jadi supaya kita nak maklum ni, supaya tidak berlaku kekeliruan, mungkin di bawah penilaian tuan-tuan dan puan-puan terdapat pelbagai jenis kategori pelajar. Ada pelajar senior, ada pelajar dalam bidang kejuruteraan dan juga bukan kejuruteraan. Jadi supaya kita bagi pemakluman ni, supaya tuan-tuan dan puan-puan juga ambil maklum juga, supaya tidak berlaku pertukaran ataupun kekeliruan dari segi dokumen penilaian tersebut. Okey. Perbezaan kod khusus ini dibuat adalah disebabkan oleh keperluan badan akreditasi lah. So bagi kod khusus DUT 40110 dan DUT 60019, keperluan mereka adalah merujuk kepada Agensi Kelayakan Malaysia atau MKA dan Lembaga Teknologi Malaysia lah atau MBOT. Manakala bagi kod DUT 600610 yang merujuk kepada keperluan akreditasi ETAC lah, Engineering Technology Accreditation Council. Okey, ini just sekadar maklumat lah kenapa ada perbezaan kod khusus ditawarkan bagi kod khusus yang sama. Itu latihan industri lah. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, tempoh pemantauan yang kita akan jalankan nanti adalah pada 25 hari bulan 10 2022 sehingga 25 hari bulan 11 2022. Ini bagi fasa 1 lah. Pemantauan ini merujuk kepada pensyarah-pensyarah kami akan membuat panggilan lah kepada syarikat, kepada pihak penyelia untuk memaklumkan yang kita akan adakan proses pemantauan lah, yang mana penilaian daripada pihak kami kepada pelajar yang sedang menjalani LI di syarikat ataupun organisasi tuan-tuan dan puan. Okey, sebelum berlakunya situasi COVID-19 ni, memang kita jalankan secara fizikal lah kebanyakan lah pemantauan ni, yang mana pensyarah-pensyarah kita akan hadir ke premis tuan-tuan dan puan-puan, berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga pelajar-pelajar, dan dalam tempoh tersebut kita akan adakan sedikit lah sesi soal jawab dan juga pertanyaan lah kepada pelajar dan juga pihak penyedia untuk kita dapatkan penilaian lah ataupun makluman tentang pencapaian pelajar kita lah, dan kita akan membuat proses penilaian bagi pemantauan tersebut. Namun untuk kali ini kita akan adakan pemantauan hanya menggunakan kaedah atas talian lah. Salah satu sebabnya kita masih, walaupun sudah tamat pandemik ni, tapi kita masih lagi berjaga-jaga sebab jumlah pelajar dan pegawai ataupun pensyarah pemantauan yang terlibat agak ramai. Jadi kita tak nak orang kata menjadi penyebab lah, kalau kata dah ramai-ramai pergi ke premis ni, takut menjadi penyebab pula wujudnya situasi COVID-19 tersebut. Dan dalam masa yang sama kita pun tak mengganggu masa tuan-tuan dan puan-puan dengan hadir ke sana dan mengganggu tugas-tugas ataupun kerja-kerja yang melibatkan urusan tuan-tuan dan puan-puan lah di premis ataupun di syarikat ataupun organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi disebabkan itu kita ambil pendekatan untuk jalankan pemantauan ini menggunakan kaedah atas talian, di mana kita dah cuba beberapa sesi dan semesta pada sebelum ini, dan kita nampak hasilnya agak baik, tidaklah terlalu memberi
menjejas proses pemantauan tersebut. Dan kebanyakan rata-rata syarikat juga berpuas hati lah dengan kaedah yang kita gunakan, yang mana kita ambil pendekatan win-win situation lah. Tambah pula kita di sektor kerajaan ni memandangkan pemantauan ni dijalankan pada hujung tahun. Kebiasaannya proses kewangan kami ni kita akan tutup sedikit awal lah untuk pengurusan akaun dan sebagainya. Jadi untuk pergerakan keluar daripada pejabat ataupun rasmi itu agak memberi orang kata kesukaran lah pada pihak kami untuk bergerak selepas tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak kewangan lah. Namun begitu, kita masih lagi menjalankan pemantauan kerana ini adalah merupakan salah satu elemen yang penting bagi penilaian latihan industri bagi Politeknik Malaysia lah. Alright, so itu adalah berkenaan dengan tempoh pemantauan. Terdapat fasa 1 dan fasa 2 lah. Fasa 2 kita akan mula pada 19 bulan Disember sehingga 27 Januari 2023 lah. Yang ni kita tak ada ramai sangat pelajar. Mungkin ada syarikat yang terlibat, mungkin ada syarikat yang tidak terlibat lah. Tapi kebanyakan pelajar kita lebih kurang 300 lebih akan yang menjalani LI pada fasa 1. Okey, berkenaan dengan tempoh pemantauan lah sedikit perkongsian berkenaan tempoh pemantauan. Alright, seterusnya kita nak melihat kepada borang penilaian industri lah. Yang pertama, kita lihat dulu bagi kod khusus DUT 40110 tersebut. Okey, ada dua appendix yang akan dinilai oleh pihak industri, iaitu appendix 1 dan appendix 2. Appendix 1 adalah praktik kertas. Ini merangkumi penilaian sebanyak 40% daripada total keseluruhan 100% penilaian. Manakala appendix 2 hanya sebanyak 20%, iaitu reflective journal ataupun logbook lah. Jadi total penilaian oleh pihak industri bagi kod khusus ini adalah sebanyak 60%. Alright, so ini adalah borangnya. So bagi appendix 1 terdapat lebih kurang 6 item yang akan dinilai. Antaranya teknologi, literacy, effective communication, teamwork, policies, procedures and regulation, professional ethics dan reporting lah. Okay. So tuan-tuan boleh bagi markah di situ 1 hingga 5 bagi setiap item penilaian lah, berdasarkan penilaian tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi mintalah pelajar untuk isikan maklumat seperti nama, nombor matrik dan juga program di borang tersebut. Dan tuan-tuan boleh beri pemarkahan pada penilaian terhadap mereka lah. Dan mohon juga untuk memasukkan komen ataupun recommendation di bawah di borang tersebut supaya kita dapat lihat secara keseluruhan komen ataupun cadangan daripada pihak tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, dan akhir sekali mohon jugalah untuk tuan-tuan dan perempuan masuk untuk mengisikan nama, jawatan, tarikh dan tanda tangan beserta dengan cop syarikat di bawah borang tersebut. Okey. Bagi appendix 2 adalah penilaian bagi reflective journal lah, yang merangkumi markah sebanyak 20%. So di sini tuan-tuan diminta untuk memberi penilaian bagi kualiti reflective journal yang disediakan oleh pelajar lah. So pelajar kita menggunakan e-reflective journal. Jadi pelajar tersebut akan cetak balik e-reflective journal ataupun mereka akan serahkan secara soft copy kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan perempuan boleh lihat penulisan penilaian tersebut berdasarkan kriteria yang kita dah tetapkan tu lah. Antaranya content structure, daily activities dia tulis apa, reflection dia tulis apa, language penggunaan bahasa dia bagaimana, dan dari segi proses pemeriksaan ataupun checking, monitoring, adakah mereka ni selalu menghantarnya untuk verify pada setiap minggu dan sebagainya. Okey, so tuan-tuan boleh beri pemakan di situ dan juga mengisi maklumat-maklumat yang terdapat di
dalam borang ini lah. Okey. Itu bagi kod khusus DUT 40110. Seterusnya, borang penilaian industri bagi kod khusus DUT 60019. So di sini terdapat 3 section. Yang tadi kita ada 2 appendix, yang di sini kita ada 3 section dalam satu appendix yang sama yang perlu dinilai oleh pihak industri. Yang pertama, section A, performance appraisal, merangkumi sebanyak 35% pemakahan. Section B, reflective journal ataupun logbook ataupun e-reflective journal, merangkumi sebanyak 15% pemakahan. Dan section C, industrial trading report. Di sini merangkumi sebanyak 20% pemakahan lah. Ada 3 section yang akan dinilai oleh pihak industri, dan total pemakahan yang disumbang oleh pihak industri bagi kod khusus ini adalah sebanyak 70%. Okay. So ini adalah borangnya, appendix 1, di mana tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk memberi pemakahan berdasarkan rubrik yang kita dah sediakan di dalam borang ini. So section A, performance appraisal, tuan-tuan boleh lihat lah kriteria yang akan dinilai lah. Performance duties, macam how to apply the knowledge and skill, how to use the tools and or methods and adopt varieties of technology at the workplace, social communication skill, value attitude, professionalism, leadership and teamwork, digital skill, formation, continuous learning and entrepreneurial skill. So, itu untuk penilaian performance appraisal lah. Total maksimum markah ataupun skala ataupun skill adalah 5. So tuan-tuan boleh bagilah antara 1 hingga 5 bagi setiap elemen ataupun item penilaian yang disediakan di dalam borang ini lah. Seterusnya section B, penilaian merujuk kepada reflective journal atau logbook tadi. Okey, mana mereka menulis penulisan di dalam reflective journal mereka, macam mana mereka menerangkan tugasan yang diberikan, macam mana dia merujuk kepada personal skills, digital skill, information management, bagaimana mereka membuat executive summary. Ini section B. Ya, tiga kriteria saja. Dan akhir kali section C, industrial trading report. Okey, hanya ada lebih kurang 6 kriteria yang perlu dinilai bagi industrial report. Tuan-tuan boleh rujuk lah setiap item tersebut. Antaranya executive summary, introduction and background, training summary, technical report, conclusion dan overall structure, organization and quality lah. Ada keseluruhan report itu disediakan. Okey, itu adalah kena bagi dan ini adalah bahagian yang terakhir. Kita juga minta tuan-tuan untuk memberi penilaian berkaitan dengan kepetahan ataupun proficiency English language of our student in terms of communication and writing lah. Dan mohon juga untuk letakkan komen dan recommendation tuan-tuan dan puan di bawah borang tersebut sebagai rujukan kepada kami untuk kami membuat sedikit analisis lah, maklum balas ataupun cadangan penambahbaikan daripada pihak industri nanti. Dan terakhir sekali, mohon juga masukkan maklumat nama, jawatan, tarikh penilaian yang dibuat dan tanda tangan berserta dengan cop syarikat lah. Alright, dan akhir sekali adalah borang penilaian industri bagi kod khusus DUT 6000610. Okey, ini juga hanya terdapat 3 section yang akan dinilai oleh pihak industri di dalam satu appendix yang sama. Section A 1 rujuk kepada first evaluation for performance appraisal. Macam mana first evaluation tu nanti saya akan terangkan
merujuk kepada borang nanti. Manakala Section B 2 itu sebanyak 40%, iaitu second evaluation for performance appraisal, dan Section B evaluation on reflective journal ataupun logbook lah, ataupun e-reflective journal. Okey, baik, kita tengok pada borangnya. Okey, ini Section A. Kita akan tengoklah pada Section A performance appraisal yang pertama. So yang ni kita jangkakan perlu dibuat dalam tempoh minggu ke-8 ke-10. Namun begitu, terpulang pada tuan-tuan dan puan, tempoh mana yang difikirkan sesuai untuk dilakukan first evaluation. First evaluation ni mana kita nak melihat kemampuan pelajar yang sebelum ini tiada pendedahan industri, di manakah kedudukan mereka. Merujuk kepada rubrik-rubrik penilaian yang disediakan ni lah. Antaranya organize the stars. Sebelum dia masuk bekerja dalam tempoh 8 ke 10 minggu itu lebih kurang, bagaimana dia orang ni dalam menyelenggara tugas mereka ni, ataupun menyusun kerja-kerja mereka ni. Tuan-tuan boleh bagi markah lah. Di situ mengikut skala yang telah diberikan, iaitu 1 hingga 5, yang 1 rendah lah ataupun kita panggil beginning, dan yang paling akhir 5 exemplary lah. Boleh bagi contoh yang baik lah. Okay, so itu tujuan first evaluation, di mana first evaluation ni kita akan tengok pula di second, adakah berlaku perubahan selepas 17 minggu bersama industri. Adakah ada berlaku perubahan? Sebelum ni dia tak ada pendedahan industri. Kemudian bila dia dah selepas pendedahan industri dah habis 10 minggu, and then kita nilai sekali lagi pada minggu ke-17 anggarannya. Itu pulanglah pada tuan-tuan, anggarannya yang terbaik adalah pada minggu ke-17 hingga ke minggu ke-20. So, untuk melihat kembali pencapaian mereka, adakah berlaku peningkatan dan sebagainya lah. Okay, kandungan isi penilaian adalah lebih kurang sama, sebab kita nak buat perbezaan ataupun perbandingan di antara first evaluation dan second evaluation for performance appraisal tersebut. Okey. Dan ini adalah Section B. Section B adalah sedikit penilaian yang kita minta daripada pihak industri untuk bantu kita dalam memberi pemarkahan bagi logbook mereka lah. So, tuan-tuan akan menilai lah penulisan logbook mereka berdasarkan rubrik yang diberikan, antaranya arrange and explain lah. Mana dia buat penulisan dalam logbook mereka, dan macam mana mereka menerangkan tugas-tugas yang mereka telah jalankan sepanjang seharian menjalani LI di syarikat dan organisasi tuan. Adakah memberi kefahaman ataupun mereka membuat penerangan yang jelas dan mudah difahami dan sebagainya. Dan juga macam mana mereka memasukkan elemen-elemen kreatif lah dalam penulisan reflective journal mereka tersebut. Sama juga seperti kod khusus yang lain, kita juga nak minta untuk memberikan penilaian terhadap English proficiency mereka, kepintahan, kelancaran mereka bertutur dan juga menulis dalam bahasa Inggeris. Dan kita juga berharap pihak tuan-tuan dan puan dapat memberikan sedikit komen atau recommendation terhadap pencapaian pelajar kami lah. Ada baik ke ataupun ada cadangan-cadangan penambahbaikan ke dan sebagainya. Alright, dan akhir sekali mohon juga untuk masukkan sedikit maklumat lah berkenaan dengan nama, tanda tangan, designation ataupun jawatan, sekretaris dan juga cop rasmi syarikat oleh penilai yang membuat penilaian kepada pelajar kita lah. Sama ada penyelia ke, ada syarikat yang penyelia tak bernilai tapi HR yang menilai dan sebagainya lah. Siapa pun saja tuan-tuan dan puan yang membuat penilaian tersebut, dimohonlah untuk mengisi maklumat-maklumat tersebut lah. Okey. Okey, ini juga semasa pemantauan lah. So,
kita juga nak ingatkanlah berkenaan dengan dokumen-dokumen yang telah diberi penilaian tersebut perlu dihantar pada minggu ke-20 lah, iaitu minggu terakhir pelajar-pelajar kita menjalani LI di syarikat ataupun organisasi tuan-tuan dan puan. Kita akan hantar satu borang surat pemakluman berkenaan dengan tarikh tamat LI dan juga berkenaan dengan penghantaran dokumen-dokumen tersebut melalui surat rasmi yang kita akan berikan kemudian. Cuma kita nak maklumkan apa dokumen yang perlu dihantar oleh pihak syarikat merujuk kepada penilaian daripada pihak syarikat sendiri. So antaranya bagi khusus di UT 40120 ada 3 dokumen lah yang perlu dihantar, iaitu borang pendik 1, borang pendik 2 dan juga surat tamat LI. Manakala bagi di UT 60019 terdapat lebih kurang 2 borang, iaitu borang pendik 1 dan juga surat tamat LI, sama juga dengan di UT 600610 ada 2 dokumen, 2 jenis dokumen lah, iaitu borang appendix 1 dan juga surat tamat LI. Kaedah penghantaran kita terbuka apa saja kaedah penghantaran, tapi bagi memudahkan tuan-tuan dan puan dan juga menjimatkan kos penghantaran dan sebagainya, kita prefer kalau tuan-tuan boleh hantar melalui email lah, ataupun memasukkan dokumen tersebut ke dalam link drive yang akan disediakan oleh penyelaras jabatan saya lah. So link tersebut kita akan serahkan kepada pelajar dan pelajar akan panjangkan kepada tuan-tuan dan puan. So once tuan-tuan dan puan dapat link drive tersebut, just masuk, buka folder dan masukkan dokumen-dokumen yang seperti yang diminta sebentar tadi lah. Okey, atau kalau tuan-tuan nak email pun boleh email terus kepada alamat email yang seperti dinyatakan di bawah, uplipns@polinilai.edu.my ataupun uplipns@gmail.com. Okey, boleh hantar terus ke situ lah. Okey, pun tak ada masalah. Okey, nak hantar pakai pos pun boleh, tapi itulah kita takut berlaku kehilangan dokumen dan sebagainya, dan dia juga melibatkan kos, kos nak ke pejabat pos tu satu, nak menghantar tu lagi dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita nak bantu juga pihak syarikat, sebab pihak syarikat dah banyak bantu pihak institusi dari segi menerima dan mengambil pelajar kami untuk menjalani LI di premis tuan-tuan dan puan. Jadi kami pun merasakan yang kita juga perlu bantu pihak syarikat lah. Jadi antaranya inilah cadangan kita, boleh instead of post the document through conventional way, tuan-tuan dan puan juga boleh menghantarnya lah melalui email ataupun melalui pautan drive ataupun Google Drive yang kita akan sediakan lah. Namun begitu, sekiranya tuan-tuan nak berhasrat untuk menghantar secara post konvensional juga boleh, tapi kita minta dokumen tersebut dimasukkan dalam envelope dan dilakrikan lah, supaya maklumat tersebut adalah sulit lah daripada pengetahuan pelajar, sebab dia melibatkan markah penilaian daripada pihak industri, dan markah tersebut akan dikira untuk memberi penilaian penuh pada pelajar untuk keputusan peperiksaan mereka. Alright, so ini adalah sedikit data ataupun maklumat berkenaan dengan pegawai yang bertanggungjawab yang menguruskan yang menjadi penyelaras bagi program-program tersebut. Ada yang terbaru, akan ada perubahan. Antaranya Puan Rajes nanti kita akan maklumkan semula pegawai yang bertanggungjawab bagi diploma kejuruteraan mekanikal dan juga diploma kejuruteraan mekatronik. Ada sikit perubahan sebab kita ada menerima pegawai-pegawai baru lah yang masuk ke dalam institusi kami. Jadi ada berlaku shuffle sedikit. Begitu kita akan maklumkan lah, pelajar-pelajar akan maklumkan contact person ataupun PLNG mereka kepada pihak industri nanti. Okey, so jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh hubungi mereka ni terus, ataupun boleh menghubungi nombor pejabat 06 798
0410 untuk kita bantulah menjawab apa-apa saja pertanyaan yang berkaitan lah. Okay, so email pun boleh email ke uplipns@polytechnic.edu.my ataupun uplipns@gmail.com lah. Tapi saya prefer yang email atas lah. UPLI merupakan email rasmi lah. So any dokumen yang official kita prefer untuk dihantar melalui alamat email di atas. Namun begitu kita bagi juga peluang sekiranya itu lebih memudahkan tuan-tuan dan puan untuk menghantar dokumen tersebut ke alamat email uplipns@gmail.com. Okey, so itu saja taklimat. Sedikit taklimat perkongsian berkenaan dengan penilaian oleh pihak industri. So, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang terlibat dalam menyumbang kepada proses pemantauan dan penilaian bagi pelajar kajian industri pada sesi ini. Dan kepada pihak syarikat lah, saya amat berterima kasih tanpa tawaran yang diberikan oleh pihak syarikat, mana mungkin anak-anak pelajar kami ini dapat memohon ataupun menjalani LI bagi peringkat diploma mereka dan berpeluang untuk bergraduat, kerana putusan LI tersebut juga memberi kesan terhadap status pencapaian mereka lah, sama ada mereka akan bergraduat ataupun tidak. Okey, so saya tak nak cerita panjang, sekadar itu saja taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan penyedia industri dan juga penyedia latihan industri, kepada anak-anak pelajar anak pelajar kami lah secara amnya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, kami doakan syarikat ataupun organisasi tuan terus berkembang pada masa-masa akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya selaku Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri Politeknik Nilai, mewakili pengarah Politeknik Nilai, ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, yang mendengar taklimat ini. Semoga usaha kita bagi membentuk pelajar yang berkualiti sebelum mereka tamat pengajian dapat direalisasikan, dan sekiranya berjaya, insya-Allah mereka akan menjadi ejen bagi membantu meningkatkan ekonomi tuan-tuan dan puan, dan dalam masa yang sama membantu meningkatkan ekonomi negara kita. Okey, so itu saja daripada saya. Jadinya saya ucap lagi sekali lagi terima kasih, dan saya sudahi sedikit perkongsian hari ini dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta bacaan suratul As dan tasbih kifarah. Semoga apa sahaja yang kita buat sepanjang kehidupan kita ini mendapat keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya saya ucapkan. Sekian, terima kasih.